Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Miss Tan Chong Rui ya. Dia adalah merupakan dietitian ataupun pakar pemakanan ya daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai tips pemakanan pesakit kencing manis ya. Jadi kenapa saya sebagai doktor pakar paru-paru ingin berbincang mengenai masalah pesakit kencing manis ya? Ini kerana kencing manis sangat berkait rapat dengan jangkitan kuman di paru-paru yang serius. Seperti posting Facebook post saya semalam, saya kongsikan mengenai kisah seorang wanita berusia di awal 40-an yang mengalami masalah jangkitan kuman di paru-paru yang sangat serius ya. Dan antara faktornya ialah gulanya yang tidak terkawal ya, penyakit kencing manis yang tidak terkawal dengan level HbA1c setinggi 12 ya, dan seterusnya akibatnya jangkitan kumannya tidak sembuh sehingga memerlukan rawatan pembedahan ya. Jadi hari ini kita ingin memahami dengan lebih mendalam apakah yang boleh dilakukan oleh pesakit kencing manis tersebut untuk mereka menjaga pemakanan mereka bagi memastikan kawalan kencing manisnya terkawal ya. Jadi tanpa menaikkan masa, saya ingin menjemput ya Miss Tan Chong Rui bersama-sama kita. Selamat pagi, selamat tengah hari. Hello. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari Dr. Nurul. Terima kasih kerana menjemput saya datang ke sesi yang menarik ni. Okey, sama-sama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita ya. Jadi mungkin para netizen boleh tolong clarify ya sama ada suara kami dan gambar kami adalah jelas ataupun tidak ya. Jadi mungkin kita boleh pergi ke soalan yang pertama ya, Miss Chong ya, berkenaan dengan pemakanan ya, pesakit kencing manis ya. Apakah masalah ya pemakanan yang sering dihadapi oleh pesakit kencing manis sepanjang pengalaman Miss Chong ni? Boleh sharekan? Ya, terima kasih Dr. Nurul atas pertanyaan yang agak menarik ni. Biasanya yang saya encounter dengan patient-patient, banyak patient pesakit kencing manis yang memang pernah saya encounter. Yang pertama memang selalunya pengambilan sumber karbohidrat yang berlebihan sehingga meningkatkan paras glukosa darah mereka. So pastinya semua penonton agak heran apa tu karbohidrat. So biasanya karbohidrat adalah sejenis makanan yang akan mempengaruhi gula dalam darah kita. Bila kita ambil sumber karbohidrat, biasa dia akan dihadam dan dijadikan gula. So gula tu biasa penting juga sebab dia digunakan sebagai tenaga untuk aktiviti harian kita. Selain itu, karbohidrat juga dikategorikan kepada dua jenis. Yang pertama, karbohidrat jenis kompleks atau kita namakan dia sebagai karbohidrat kompleks je. Contohnya nasi, mi, roti, oat dan sebagainya. Biasanya karbohidrat jenis ni adalah lebih baik berbanding dengan karbohidrat jenis ringkas atau kita namakan dia sebagai gula ringkas. So karbohidrat jenis kompleks ni biasa dia dihadam dengan masa yang lebih lama dan naikkan gula kita secara perlahan-lahan. Tetapi untuk karbohidrat ringkas pula atau kita namakan dia sebagai gula ringkas, biasa dia adalah dihadam dengan cepat dan menaikkan gula kita secara mendadak. Biar contohnya semua minuman manis, gula manis dan sebagainya. Selain itu, masalah pemakanan yang sering dihadapi oleh pesakit kencing manis juga adalah pengambilan kalori yang berlebihan. Mereka selalu mengambil kalori makanan yang manis dan menjadikan pengambilan kalori itu meningkat. Seterusnya kita tahu apa akibat dia, menyebabkan masalah kegemukan dan obesiti. So masalah-masalah seperti ini, kegemukan akan merupakan salah satu risk factors kepada kita punya penyakit kencing manis. Jadi menarik ya bila Miss Chong menceritakan mengenai ada dua jenis karbohidrat ya, kompleks dan ringkas ya. Jadi Miss Chong mengatakan karbohidrat kompleks itu dia agak lambat dicernakan ya, ringkas itu cepat dicernakan. Jadi berapa lambat tu, adakah beberapa jam? Kalau cepat tu berapa cepat? Adakah beberapa minit ke bagaimana? Secepat mana dan selambat mana? Okey, untuk setakat ni kita tak ada kajian yang memang tetap kita katakan berapa jam. Biasa untuk pengetahuan saya, untuk karbohidrat ringkas memang dia biasa dicernahkan sangat cepat, boleh pergi 15 minit hingga 30 minit. Gula tu memang kita makan dia dah start syerap kita punya paras glukosa. Tetapi untuk yang karbohidrat kompleks biasa dia agak lama. Biasa dia lebih kurang setengah jam hingga 1 jam baru dia start cerna dan baru dia pergi pick up kita punya paras glukosa.
I see, begitu rupanya ya. Jadi tadi Miss Chong ada mengatakan karbohidrat kompleks itu lebih baik dimakan daripada gula ringkas ya. Kenapa tu? Ya. Okey, sebab karbohidrat kompleks biasa dia punya karbohidrat maaf ya, dia terjatuh. So dia punya partikel lah, karbohidrat partikel dia biasa dia adalah lebih susah cerna. Dia punya change dalam bond dia lah dengan kanji tu lebih susah nak cerna, oleh itu dia agak susah cerna. Ambil masa memang lebih lama. Sebab tu dia naikkan kita punya paras glukosa pun mengambil masa yang lagi lama. Oleh itu jika berbanding dengan kita katakan gula ringkas, dia punya particle of this carbohydrate memang dah kita kata refine, dah small, dah kecil-kecil. So once kita makan, kita terus boleh serap dia. Dan oleh itu dia naikkan gula kita secara lebih cepat atau kita katakan lebih pantas. Begitu rupanya ya. Because of the bonds of the particle. Okay. I see. Baik. Okey, ada komen sikit daripada netizen. Waalaikumsalam ya Puan Ismailiza Maizan. Terima kasih bersama-sama kita ya. Amina Ismail ya. Terima kasih ya. Encik Asraf USM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Jadi baiklah ya Miss Chong ya, kita terus kepada soalan yang seterusnya ya. Jadi bila bercakap mengenai pesakit kencing manis ya, sebenarnya ada ke makanan yang tidak boleh dimakan oleh pesakit kencing manis ni sebenarnya? Ya, actually ada. Yang paling utamanya kita tahu makanan yang memang patut dielakkan oleh pesakit kencing manis kita. Kategori yang pertama adalah gula ringkas. Apa-apa makanan yang bagi kita rasa manis tu, itulah ibarat yang paling simple untuk kita tahu benda tu karbohidrat kompleks ke karbohidrat ringkas. Contohnya, semua jenis gula. Kita tak kisah dia gula perang ke, gula putih ke, gula batu ke, gula Melaka ke, madu. Semua jenis gula kita cuba galakkan kita punya pesakit kencing manis untuk cuba elakkan dia. Yang kedua, semua jenis minuman manis. Tak kira minuman berkarbonated, minuman kordial, sirap atau jus buah. Memang kita nak cuba elakkan. Yang ketiga contohnya sapuan, roti, jam, kaya yang benda-benda manis lah. Atau yang paling disukai oleh dalam kalangan rakyat Malaysia kita, kuih manis, kek, aiskrim, pancake, semua benda manis tu cuba elakkan atau kena dikawal. Jadi maksudnya banyak ya pantang larang yang perlu dielakkan ya oleh pesakit kencing manis. Semuanya melibatkan makanan-makanan yang sangat enak dan sedap dimakan ya Miss Chong ya. Jadi mungkin agak mencabar di situ ya. Okay, ada sedikit komen daripada netizen kita ya. Dr. Adam Abdul Ghafur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Encik Muhammad Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Jadi mungkin Miss Chong boleh sharekan kenapa ya makanan-makanan tersebut tidak elok dimakan oleh pesakit kencing manis? Ya, sebab makanan-makanan tersebut yang seperti kita dikatakan tadi, selain dia gula ringkas, dia memang hadam secara cepat dan naikkan gula kita secara cepat. Dan kategori yang kedua sebab mereka ada kandungan gula yang terlampau tinggi. Contohnya, satu keping kek yang kita beli daripada supermarket biasalah. Boleh tak para netizen kita cuba teka berapa sudu gula yang ada dekat sana? Untuk pengetahuan semua, satu keping kek ada lebih kurang 8 hingga 10 sudu teh gula. Contohnya satu keping kek yang mungkin puan atau para netizen kita ambil dan memang exceed you punya daily quota untuk you punya sugar allowance. So untuk senang, kita memang tahu para netizen kita tak boleh kontrol, susah sikit nak kontrol serela makan. So senang je, cuba elakkan atau cuba limit kepada diri sendiri. Mungkin satu minggu, 1 atau 2 kali benda manis je. Sebab kita memang tak boleh kira secara detail berapa gula yang ada pada setiap jenis makanan. Tapi kita tahu bila dia ada rasa manis je, kita dah tahu benda ni memang kandungan gula dia memang tinggi. Contohnya bubble tea yang dekat pasaran ada lebih daripada 15 sudu teh. Itu memang dah exceed kita punya allowance untuk gula dah. I see. Jadi maksudnya gula ringkas ini boleh menyebabkan kenaikan yang mendadak ya dalam kandungan level gula dalam darah. Jadi kerap berlaku kenaikan gula mendadak ini boleh menyebabkan masalah komplikasi kencing manis. Contohnya mungkin di mata ya, di jantung, di otak dan sebagainya. Jadi sebab itu penting untuk kita mengawal
pemakanan kita untuk mengelakkan kenaikan gula yang mendadak ya. Jadi mungkin ada soalan sikit daripada Encik Ashraf USM. Dia kata kalau kita kencing manis boleh pulih sepenuhnya ke? Jadi sebenarnya bercakap mengenai penyakit kencing manis ya, kita bergantung kepada tahap seseorang ya. Kalau seseorang itu mungkin di tahap awal mungkin kita katakan pra-diabetes ya, berarti belum lagi diabetes tetapi sudah tidak normal level gulanya atau level HbA1c-nya, insyaAllah dengan penjagaan makanan, ya, exercise, ya, mengurangkan berat badan, insyaAllah boleh cuba untuk kembali ke asal. Tetapi sekiranya kencing manisnya sudah mencapai tahap yang tidak terkawal, ya, HbA1c-nya berbelas-belas ya, dan sudah ada komplikasi di mata, diabetik, retinopati, komplikasi di otak, ada stroke, komplikasi di jantung, ada serangan jantung. Ketika itu mungkin agak sukar untuk pulih sepenuhnya ya. Jadi kita lihat tahap kencing manis pesakit itu ya. Jadi soalan daripada Encik Ada Abdul Rasul pula, dia kata apa itu gula ringkas in English? In English is named refined sugar. Refined sugar. Terima kasih. Ya. Okay. Jadi mungkin Miss Chong Rui pula boleh sharekan ya, apa pula makanan yang boleh dimakan oleh pesakit kencing manis? Mungkin makanan yang perlu diambil ataupun kita perlu galakkan lebih banyak makanan yang jenis begini kepada pesakit kencing manis itu. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Antara kumpulan makanan yang bebas untuk dimakan oleh pesakit kencing manis, yang pertama, sayur berdaun. Contohnya bayam, sawi, terung, tomato, tak kisah, dia berdaun je. Anda semua para netizen kita boleh bebas ambil secara banyak pun tak apa. Okey. Tetapi sayuran yang jenis berkanji, contohnya ubi labu, ubi keledek atau kita punya pumpkin, semua ni consider sejenis karbohidrat, sejenis sumber karbohidrat. Sayuran-sayuran tersebut perlu dikawal kuantitinya dan tidak boleh diambil secara bebas. Yang kedua adalah minuman tanpa gula. Minuman tersebut boleh diambil secara bebas juga. Contohnya barley tanpa gula, teh atau kopi tanpa gula, air kosong, air limau tanpa gula. Semua ni memang bebas diambil oleh pesakit kencing manis jugalah. Yang ketiga adalah rempah ratus. Rempah ratus contohnya sebut cili, sebut kari, garlic, buah limau. Memang yang tu pun tak ganggu kita punya paras glukosa dalam darah. Benda-benda macam tu memang pun boleh digalakkan supaya diguna secara banyak dalam masakan kita. Sebab kita nak kurangkan pengambilan gula, masukkan gula dalam masakan, kita cuba guna natural herbs and spices untuk buat rasa makanan tu lebih sedap. Tetapi antara makanan yang perlu dikawal kuantiti dia, yang sebelum kita sebut tadi adalah memang kita tahu sumber kanji atau sumber karbohidrat. Untuk sumber kanji pula, biasa dia biji nasi, mi, nasi, oat, sayuran berganji yang seperti disebut tadi, susu hasil tenusu juga antara salah satu sumber karbohidrat. Kita jangan anggap dia protein je, sebab susu dan dairy product, all these things is considered carbo also. Kacang ke kacang dan buah. Benda ni disarankan supaya hanya ambil 1/4 daripada pinggan anda ataupun satu saiz genggaman dalam setiap waktu makan. Okay. Jadi maksudnya silakan. Ya. Yang seterusnya adalah untuk makanan yang bersumberkan protein. Okey, contohnya ayam lah, telur lah, ikan lah juga perlu dihadkan. Yang benda-benda berprotein tu hanya 1/4 daripada pinggan kita, dan atau jika you tak ada pinggan, contohnya yang seperti kita bincang dalam section obesity tu, yang pinggan suku-suku separuh, jika anda memang tak ada, anda juga boleh guna saiz tapak tangan anda. Yang inilah sumber protein yang kena ambil dalam satu sajian waktu utama makan. Itu je yang kita limitkan dia kepada satu saiz tapak tangan. So, satu saranan yang penting kat sini, saya sarankan kepada semua orang, terutamanya pesakit kencing manis, supaya ambil sayur dan protein dahulu. Supaya perut anda dan separuh kenyang, dah rasa kenyang, dan oleh itu ambil sayur dan protein dulu, lepas tu baru ambil sumber kanji yang dalam makanan anda. Jika anda selalu praktis macam ni, anda boleh cuba, anda boleh rasa anda akan kurangkan niat tu nak ambil nasi atau mi yang banyak, dan seterusnya paras glukosa anda juga akan dikontrol secara lebih baik.
Yang ni memang ada kajian yang menunjukkan jika you ambil contohnya, you ambil hari ni anda ambil nasi dengan mungkin nasi dengan protein je, tak ambil sayur. Paras glukosa anda akan kita kata tak kawal sebaik jika you ambil balance nasi, sayur dengan ikan. Jika you ambil balance macam ni, paras glukosa awak selepas makan tu akan lebih cantik, lebih molek. Jadi maksudnya penting untuk kita mengambil balance ataupun makanan yang seimbang ya, untuk menstabilkan level gula dalam darah kita ya. Okey, jadi mungkin bukan sahaja tertumpu kepada kontrol karbo je. Kena ambil secara balance tu pun memang penting. I see. Okey, ada soalan daripada Subanava. Good afternoon. Ada option lain ke for karbohidrat yang kurang kalori? Example, makan gelas noodle instead of bihun tepung beras and tepung lain atau beras lain instead beras putih. Does this even make a difference? Yes, terima kasih kepada Puan Ni. Yang setahun saya, kategori yang Puan tanya tu, contohnya gelas noodle ataupun bihun ataupun kuih tiaw ataupun beras putih, semua tu dalam kategori karbo, kita katakan dia. Tetapi kuantiti dia lebih kurang sama. Saya ada satu pinggan kat sini lah. Mungkin saya boleh tunjuk kepada para netizen kita. 1/4 nasi ke bihun ke noodle ke mi ke kuih tiaw adalah bersamaan dengan 15 gram karbo. Benda ni sama. Dia jika you kata mana satu lebih baik, dia ada efek dengan glycemic index tak? Contohnya, beras perang adalah lebih baik daripada beras putih. Beras basmati adalah lebih baik daripada beras putih. Kenapa? Bukan sebab sumber kandungan karbo dia lebih rendah. Bukan sebab tu. Sebab dia punya glycemic index, kenaikan gula selepas anda ambil, kenaikan gula dalam badan tu lebih perlahan. Sebab tu yang menjadikan dia pilihan karbohidrat yang lebih baik. Bukan sebab kandungan karbohidrat dia lebih rendah. Itu adalah kita katakan konsep yang salah. Sebab 1/4 mangkuk, contohnya 1 mangkuk nasi dengan 1 mangkuk mi, kandungan karbohidrat dia adalah lebih kurang sama. Tetapi 1 mangkuk nasi putih dengan 1 mangkuk nasi perang, nasi perang adalah kita kata pilihan yang lebih baik sebab glycemic index dia lebih rendah. Dia akan naikkan gula kita lebih lambat dan kita akan rasa makanan tu susah sikit nak cerna atau kita kan ambil masa yang lama untuk cerna. So kita akan rasa kenyang pada masa yang lebih lama. Itu je konsep dia. Itu konsep mau tu glycemic dah, bukan kandungan karbo dia. I see. Okey, ada soalan daripada Dr. Adam. Dia kata protein mana yang lebih baik? Animal based protein or plant based protein? So of course I will say plant based protein will be better. So kenapa plant based protein will be better? Sebab kita tahu plant based protein dia kandungan lemak tepu dia lebih rendah. So jika kandungan lemak tepu dia rendah, kita punya kolesterol, kita punya LDL akan lebih senang sikit untuk jaga. So komplikasi pada next time contohnya obesity pun tendensi dia akan get lower lah. So I will say, I sekarang try to selalu saya showkan patient saya untuk encourage more on plant protein. Selain tu you boleh, sebab plant protein dia pun tinggi dalam kandungan serat. Dia ada lot of fiber. So selain you boleh kandungan lemak dia lebih rendah berbanding dengan animal protein, anda juga boleh enjoy the bigger portions of protein. And the serat, the fiber is even better. So you can feel more full after take plant protein. Jadi rasa kenyang tu lebih lama ya. Jadi kita tidaklah kerap mengambil makanan yang tidak perlu ya. Sebab serat tu memang banyak. Contohnya lah, maaflah nak terang lebih lanjut. Contohnya yang ni saya punya food model lah. 1 kotak mancis animal protein, contoh ni daging lah. 1 kotak mancis daging ni adalah protein dia adalah bersamaan dengan lebih kurang 1 cube soft tofu. So you ambil soft tofu ni besar seperti ni, you akan rasa lebih kenyang pada masa yang lebih lama. Padahal protein dia kuantiti tu sama je. Tetapi boleh tengok jika untuk daging atau ayam atau ikan, 1 kotak mancis je, kecil je. Tapi untuk plant protein dia boleh sebesar ni.
So memang tahulah jika bandingkan patient yang selalu komplain lapar, tak tahan, saya akan encourage dia pergi plant protein. I see. Jadi maksudnya kalau makan plant based protein tu rasa kenyang tu akan lebih lama ya, jadi lebih baik kepada pesakit ya. Okay, ada soalan daripada G. Ashraf USM. GI memainkan peranan utama untuk diet kencing manis lah kiranya, mungkin dari segi absorption ya. GI is gastrointestinal. GI Apa komen glycemic index kot. Glycemic glycemic index, because just now mention about glycemic index. Terima kasih Ashraf USM ni. So untuk actually total carbohydrate, total jumlah karbohidrat yang dalam seharian kita ambil adalah main kita punya peranan yang paling penting untuk kontrol, kita kata kontrol penyakit kencing manis atau kontrol taburan karbohidrat dalam seharian. GI ni, glycemic index, dia macam top up lah. Jika pesakit tu dia memang dah boleh well control dari segi total karbohidrat yang dia ambil, contohnya pesakit ni memang compliant well, kita kira untuk dia ambil 2 hidangan pagi, petang dan malam atau 2 atau 3, dia memang boleh comply. Baru kita akan ajar dia untuk glycemic index. Sebab untuk main tu, jika you punya total karbohidrat tak control, you ambil beras perang ke beras basmati sebanyak mana pun takkan cantik. Gula pun takkan cantik. So oleh itu yang main protokol here, you punya carbo distribution, dia taburan karbohidrat tu kena secara konsisten dan secara ikut saranan yang disarankan oleh pegawai dietetik. Lepas tu baru kita go through glycemic index punya makanan mana yang lebih rendah glycemic index dia. So it's kind of like second after total carbohydrate lah. It's not the main not the main thing that we will look in. I see. Jadi maksudnya portion total karbohidrat tu yang paling penting, kemudian baru diikuti dengan glycemic index. Okay. Jadi mungkin Miss Chong boleh kongsikan sekiranya ada pengalaman pahit ketika berhadapan dengan pesakit kencing manis ni. Okay, pengalaman pahit saya dekat bila saya seorang student dekat USM lah. So nampak Ashraf tu macam saya punya kawan kot. So lepas tu USM Hospital USM pada ketiga tu ada seorang pesakit yang memang buat saya tak dapat lupakan dia lah. So puan ni dia lebih kurang dalam 55 tahun. Sebelah kaki dia telah diamputasi lah sebab dia menghidap penyakit kencing manis tu memang agak lama 10 tahun. Tetapi saya nak rasa puan ni dia memang agak kecewa dengan dia sebab dia tidak mahu dengar kata doktor ataupun pegawai dietetik lah. So banyak cadangan, berapa kali sesi diet counselling dijalankan bersama puan ni, tapi puan juga memang sangat suka kepada makanan yang tinggi dengan gula ringkas. Dia memang sukalah benda-benda manis, tak boleh buang, dia tak boleh buang. So tetapi apa yang disarankan oleh doktor, ambil ubat, suntikan insulin, puan tersebut pun tak ambil. So oleh itu sekarang bila saya jumpa dengan dia, sebelah kaki dia sudah diamputasi. Sebelum saya keluar daripada USM, saya dengar kata dari kawan saya, sebelah kaki dia lagi satu pun sudah diamputasi. So saya nak tahulah, saya nak sarankan kat sini memang penting untuk ikut nasihat daripada doktor supaya ambil ubat dan suntikan insulin secara teratur dan cubalah temui dengan pegawai dietetik untuk dapatkan khidmat diet counselling daripada mereka. Supaya boleh memilih pemakanan yang elok ya, daripada kaki, dua-dua kaki dipotong disebabkan gula yang tidak kontrol ya, tabiat makanan yang tak betul dan ubat yang tak diambil ya. Jadi mungkin Miss Chong boleh sharekan kalau ada pengalaman yang manis pula berhadapan dengan pesakit kencing manis ni. Ya, jika untuk pengalaman Balis yang selalu saya ingat tu adalah pesakit yang menghidap penyakit kencing manis ketika hamil atau kita katakan dia sebagai gestational diabetes mellitus. So untuk gestational GDM tu saya rasa agak gembira jika mereka come back and follow up with me. Saya nampak bacaan BSP mereka atau bacaan paras glukosa mereka dalam boleh kontrol dengan lebih baik dan seterusnya boleh tolong mereka melambatkan penggunaan ubat atau suntikan insulin pada mereka. Kita rasa sebagai pegawai dietetik, kita rasa memang sangat gembira jika boleh nampak bayi dilahirkan secara sihat dan mak boleh bersalin secara lancar. Ini paling kita dapat motivasi jugalah
daripada mereka. Saya rasa doktor pun akan samalah. Ya, betul. Jadi maksudnya bila melihat pesakit berjaya untuk sembuh, berjaya melahirkan dengan sihat, mak sihat, baby sihat. Jadi memang kita merasa kepuasan di situ rasa satisfaction di situ ketika melihat pesakit sembuh dan berjaya sihat Okey, komen daripada Ashraf USM. High five for USM. Hai. Okey, mungkin soalan yang seterusnya Ms. Chong Rui, betul ke ada pepatah, ada orang mengatakan sekiranya seseorang itu banyak makan makanan manis, dia mudah mendapat kencing manis. Betul ke tu? Okey, pada pendapat saya tidak semestinya. Sebab bukan ambil makanan manis salah satu daripada faktor utama, walaupun dia ada kaitan, nanti kita akan bincang, ada banyak sebab lain, contohnya genetic factors, overweight and all those things. Still got a lot of other factors. Tetapi kenapa kita selalu berkaitkan dengan makanan manis dengan pesakit kencing manis? Sebab jika anda seseorang yang suka ambil makanan manis, yang kita tahu makanan yang manis biasa dia berkalori tinggi. So jika dia berkalori tinggi, dia akan selalu menyebabkan masalah kegemukan ataupun obesiti. So dan kita tahu kegemukan dan obesiti adalah salah satu daripada risk factor kepada penyakit kencing manis. Selain itu, kita juga tahu jika diet anda tinggi dengan kandungan atau kita kata tinggi dengan makanan yang manis, hal ini akan menyebabkan paras gula dalam darah anda juga selalu berada dalam keadaan yang tinggi dalam kandungan gula dalam jangka masa yang panjang secara kronik lah. So, hal ini boleh menyebabkan badan kita menjadi rintang kepada insulin resistance, resistance to this insulin hormone. So kerintangan terhadap insulin memanglah penyebab utama kepada terjadinya kencing manis jenis kedua, type 2 diabetes. Yes. Jadi maksudnya betul lah kata-kata yang mengatakan sekali seorang itu suka makan benda manis, dia akan mudah mendapat kencing manis. Jadi kalau boleh orang yang belum dapat kencing manis tu, kalau boleh kurangkan makanan yang banyak gula, makanan yang manis-manis Ada soalan daripada Dr. Adam Ghafur ni. Stevia can suppress your plasma glucose levels and significantly increase glucose tolerance. Adakah ianya benar? Okey, untuk pengetahuan saya, stevia can suppress plasma glucose level ni yang setahun saya bacalah, saya rasa adakah tidak benar lah. Yang saya tahu, jika saya baca from my journal, but if I'm wrong, can correct me lah, or I can feedback the latest post. So yang setahun saya, stevia tu tak boleh suppress gula, the sugar level lah, and dia juga tak boleh suppress kita punya appetite. Stevia ni dia sejenis plant lah, sejenis kita kata dia sumber dia daripada tumbuhan. So dari tumbuhan ni biasa kita bagi pesakit kita ambil stevia ni sebab kita nak ganti rasa manis daripada gula. Sebab stevia ni dia takkan naikkan gula dalam darah kita. So from the study I know from Dr. Adam tu, saya rasa tak benar lah statement ni. Jadi maksudnya stevia. Jika saya ada look for latest post, saya mungkin boleh reply kepada Dr. Adam lah. Jadi maksudnya stevia itu hanyalah pengganti gula biasa. Hanya untuk pengganti gula. Jadi adakah ia elok dimakan untuk kencing manis ni? Adakah ia elok ataupun sebab artificial stevia sweetener lah, kita tak kisah stevia ke aspartame ke, dia memang tak ada jurnal yang menunjukkan bahawa dia ada side effect. Tetapi kajian tu kita tak kata dia long last, bukan kajian yang boleh dipercayai lah. Sebab dia tak ada kajian yang lebih melanjut untuk menunjukkan bahawa dia ada side effect. So normally in my practice lah, my recommendation biasanya untuk pesakit kencing manis yang memang dia nak ambil artificial sweetener, contohnya stevia ataupun aspartame, saya hanya sarankan 1 hingga 2 paket sehari paling maksimum. Saya takkan sarankan setiap waktu makan memang nak gula manis pun guna stevia. Hal ni selain kita tak tahu apa side effect dia, sebab kita memang tak ada jurnal atau kajian yang lebih lanjut menunjukkan bahawa dia ada side effect ke tak, kita tak tahu lagi. Yang kedua, sebab saya nak juga ajar patient saya untuk used to it, tak ada sweet taste.
Cuba ajar dia punya lidah, cuba get used to it. Tak ada benda manis, nak cuba. So mungkin pada first saya akan ajar dia ambil 2 paket dulu satu hari. Lepas tu kurangkan kepada 1, lepas tu jangan guna. Cuba used to, tak ada sweet things, still can go on. Yes. Maksudnya kita kena cuba merubah habit kita kepada sukakan benda manis kepada tidak sukakan benda manis. Cuba kurangkan ya kemanisan dalam makanan kita tu. Ada soalan daripada Encik Rais, Muhammad Rais. Dia kata, adakah mengamalkan minum periakata atau daun-daun boleh kontrol kencing manis? Okay, yang ni satu lagi kita katakan dia mitos ke? Saya rasa dia kind of not facts lah, bukan facts lah. So periakata dengan daun-daun tu memang tak boleh kontrol kencing manis lah. Yang seperti saya kata tadi, yang pertama total carbohydrate. Kena kira taburan karbohidrat, taburan sumber kanji tu kena secara konsisten dan ambil dalam kuantiti yang sederhana. Yang kedua memang gula ringkas. Kena cuba elakkan gula ringkas. Yang ketiga baru goes to healthy and balanced diet. Protein kena ambil, sayur kena ambil sekali dengan kanji. Yang keempat baru goes to our glycemic index. Baru choose the better choices for the carbo. So yang benda-benda macam ni kita katakan periakata ke daun-daun tu kita so far tak ada scientific evidence lah untuk support dia. Jadi untuk kontrol kencing manis sebenarnya sekiranya seseorang itu sudah ada kencing manis, yang pertama dia perlu kawal pemakanan, yang kedua perlu makan ubat yang diberikan oleh doktor dan yang ketiga exercise exercise sangat penting untuk membantu mengaktifkan insulin, kereaktifan insulin itu sendiri Jadi Encik Rais periakata ataupun daun-daun itu masih tidak ada kajian yang kukuh yang untuk menyokong statement tersebut Okey, ada soalan daripada tuan lain ni. Dia kata, I came across a research that shows how vegetables and fruit intake will help lowering the risk of diabetes by 25% for healthy people. But then it's also known that those who are diabetic should limit their food, especially fruits. How can this happen? Would you mind to explain? Noted with that study. Thank you for sharing such a good information, Zul. So I think sebab dekat sini vegetable sayur yang berdaun memang kita agak bebas lah, kita tak ada had kat sini. Untuk buah pula memang ada had, sebab untuk buah dia dalam kategori gula ringkas, dia bukan dalam kategori gula kompleks. So untuk buah biasanya 2 hidangan je sehari. So jika study tu mungkin dia menunjukkan healthy and balanced diet, which mean dia take 3 hidangan sayur sehari dan hadkan kepada 2 hidangan buah. So jika you buat overall macam ni healthy and balanced diet, mungkin memang dapat kurangkan the risicos to get penyakit kencing manis dalam the percentage that show by the journals lah. But definitely bukan ambil buah secara bebas dan ambil sayuran berkanji juga. Yang tu tidak benar lah. So buah memang saya fokuskan. Jika saya ajar pesakit saya yang kencing manis, saya memang sahkan benar-benar tak boleh ambil jus buah dan 2 hidangan fresh fruit je sehari. Memang 2 je, tak boleh banyak dan tak boleh kurang juga. Sebab kandungan serat dekat buah tu akan tolong kita naik gula dalam darah kita secara perlahan-perlahan dan stablekan gula kita dekat darah. Okey. Soalan daripada Puan Siti Nurbayah Syahril prolong intake steroid inhaler boleh increase chance of diabetic through lower immune system ke doktor? Puan Siti Nurbayah atas soalan ni, tapi sebenarnya tidak ada kajian yang mengatakan mengambil steroid inhaler ni boleh menyebabkan kencing manis sehingga menurunkan imunisasi. Jadi sebenarnya kencing manis yang tidak terkawal itu sebenarnya yang menyebabkan imunisasi itu menurun menjadi lemah Kencing manis yang terkawal insya-Allah akan lebih elok untuk sistem imunisasi Dan sebenarnya mengambil steroid inhaler secara berterusan adalah penting untuk mengawal serangan pesakit asma Jadi penting untuk anda mengawal penyakit asma anda dengan mengambil steroid inhaler seperti yang disarankan oleh doktor Dan sebenarnya tidak benar pernyataan yang mengatakan mengambil steroid inhaler menyebabkan penyakit kencing manis. Itu adalah tidak benar. Dan kencing manis tidak kontrol lah sebenarnya yang menyebabkan imunisasi seseorang menjadi rendah
Okey, soalan daripada Puan Zuraida Muhammad Tahir. Bacaan HbA1c yang normal berapa doktor? Macam mana nak kawal pemakanan tiada manis tanpa hypo? Okey, jadi 5.6 ya Puan Zuraida. Kalau boleh kita nak target HbA1c kurang daripada 5.6 itu adalah yang normal. Okey, jadi macam mana nak kawal pemakanan tiada manis tanpa hypo ni saya serahkan kepada Ms. Chong Rui untuk jawab. Okey, terima kasih kepada doktor. So, yang pertama kena ambil waktu makan tu kena teratur dan tetap. Sebab biasa yang saya memang encounter patient yang alami hypo, dia memang selalu skip meal. Dia either dia skip dia punya dinner atau dia tak ambil breakfast dia, lepas tu dia kata dia hypo. Sebab dia memang tak ambil, dia waktu makan tu tak tetap teratur dan dia selalu skip antara satu waktu makanan. So saranan kat sini, 3 waktu utama tu memang kena ambil, tak kisah kita kata dia pergi travel ke nak kurus berat badan tu, kita tak kisah, memang 3 waktu utama, breakfast, lunch, dinner confirm kena ambil. Dan snacks in between contohnya morning tea atau afternoon tea you, kita tak wajib, optional. Jika anda rasa lapar boleh ambil light snacks, contohnya 3 keping roti, 3 keping biskut, maaf bukan roti, 1 keping roti, 1 tub plain yogurt atau 1 gelas susu rendah lemak. So 3 waktu utama tu memang kena ada. Macam mana dengan intermittent fasting pula Ms. Chong Rui? Adakah okey intermittent fasting? Jika untuk pesakit kencing manis, biasa kita tengok stage dia lah. Biasa saya akan discuss dengan doktor, biasa kita takkan sarankan dia buat intermittent fasting. Tetapi untuk intermittent fasting, dia ada banyak jenis. Contoh dia ada makan 8 jam, then fasting kepada 16 jam, atau yang ada makan 12 jam, fasting 10 jam. Dia ada banyak jenis. So untuk pesakit kencing manis khasnya saya tak sarankan. Sebab waktu makan dia kena teratur dan setiap meal kena ada. Setiap selang 4 jam actually patient tu kena ambil something. Dia tak boleh rasa terlampau lapar. Kalau tidak nanti boleh dapat hypo ya, ataupun kalau dia makan takut ekstra mengambil terlebih daripada kuantiti yang diperlukan ya. Okey, baik-baik. Okey, terima kasih sama-sama Puan Siti Nurbayan Syahril ya. Soalan daripada Puan Manja Kuzul Indah, adakah tidur mempengaruhi gula dalam darah terutama untuk pesakit kencing manis? Thank you. Jadi menarik ya soalan ini. Jadi memang kajian menunjukkan bahawa pesakit yang mempunyai masalah tidur ya, yang terutamanya yang kekurangan tidur ya, kajian menunjukkan pesakit yang tidur kurang daripada 4 jam mempunyai kencing manis yang tidak terkawal. Ya, jadi sangat penting untuk anda menjaga tidur anda. Pastikan anda mendapat tidur sekurang-kurangnya 7 jam sehari ya, untuk orang dewasa ya, kerana tidur yang cukup akan menyebabkan kencing manis lebih mudah terkawal ya. Tidur yang tidak cukup ataupun tidur yang terganggu, masalah tidur contohnya tidur berdengkur ya, boleh menyebabkan tidur terganggu, itu boleh mempengaruhi gula dalam darah sekaligus menyebabkan kencing manis tidak terkawal ya. Jadi harap jelas ya untuk Puan Manja Kuzul Indah ni, jagalah tidur anda kerana tidur memang boleh mempengaruhi kadar gula dalam darah. Tidur yang tak cukup menyebabkan kadar gula yang tinggi di dalam darah anda ya. Okay, jadi mungkin Ms. Chong boleh share ya, berapa lama masa yang diambil untuk mengurangkan tahap gula dalam darah melalui teknik penjagaan pemakanan ini? Berapa lama kesan dia? Jika kajian untuk dalam kita punya CPG yang 2000 yang paling latest 2015, dia menunjukkan kajian menunjukkan dengan diet counselling lah, dia secara purata dia mampu menurunkan HbA1c kita atau dikenali sebagai hemoglobin berglukosa dalam 1 hingga 2%. Okay, so secara amnya saya rasa doktor selalu dia akan sarankan repeat HbA1c, ulang test ni setiap 3 bulan. So saya percaya jika anda memang ikut healthy and balanced diet dan terutamanya control total carbohydrate, total sumber kanji yang diambil dan elakkan gula ringkas, saya rasa HbA1c boleh show you a result lah. Dia boleh tunjukkan penurunan sebanyak 1 hingga 2%. InsyaAllah dalam 3 bulan kita boleh lihat kesan pengurangan gula dalam darah tu ya, Ms. Chong Rui ya. Jadi nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi ya. Mungkin Ms. Chong boleh share kan apakah pesanan terakhir buat netizen ya mengenai tips pemakanan untuk pesakit kencing manis ni. Okey, yang seperti saya buat sedikit kita katakan summary lah. Yang pentingnya kat sini kena kawal sumber kanji atau gula yang diambil sebab kita tahu benda ni adalah kita kata terutama dia akan tukar kepada gula.
adalah sumber kanji dengan sumber gula. Yang dua-dua ni. Yang kedua juga tingkatkan pengambilan serat. So ada satu tips kat sini. 3 tambah 2 tambah 1. Apa tu 3? 3 tu maksud dia 3 sajan daripada sayur. Contohnya saiz yang sebegini. Kira 1 sajan. So kena ambil breakfast, lunch, dinner 3 sajan. Dan 2 sajan daripada buah. Contohnya buah apple 2 sehari atau buah apple 1, buah banana 1, 2 sajan daripada buah disarankan. Dan 1 sajan daripada biji penuh. Contohnya kat sini, roti wholemeal bread. Roti mau penuh. 1 sajan contohnya breakfast anda boleh buatkan roti wholemeal bread sekali telur dengan sedikit cherry tomato dengan cucumber, yang tu pun dah consider healthy dan balance. So jangan skip breakfast anda. So kawal pengambilan karbohidrat, tingkatkan pengambilan serat. Yang terakhir adalah selalukan dapatkan nasihat daripada doktor dan pegawai dietetik untuk mendapat khidmat yang secara lebih teliti dan more individualized plan for you. There will be a better way this way. I see. Okay, ada soalan daripada Dr. Adam Abdul Ghafur ni. Ada perbezaan ke diabetes diet plan untuk type 1 and type 2 diabetes? Memang ada perbezaan dia. Perbezaan yang agak jelas seperti yang kita tahu, type 2 dia punya insulin resistant. Tetapi dia mungkin ada insulin lagi. Type 1 dia memang dah tak ada insulin, kadang-kadang dia bergantung kepada insulin pump terus. So untuk type 2 ialah hari ni apa yang kita tumpukan kepada type 2 lah, yang seperti yang saya kata tadi. Yang untuk type 1 pula, biasa saya memang akan ajar secara teliti. Contohnya satu buah ada 15 gram karbohidrat. So doktor pula, endocrinology doktor pula akan bagi dia jika 1 sajan karbohidrat bersamaan dengan berapa insulin yang dia perlu jack kepada sendiri. So biasanya kita untuk type 1 kita will be more lenient in terms of food. Kita takkan memang restrictkan betul-betul 3, 2, 3. Maksudnya tak borang kanji itu kita takkan so strict. Tapi kita akan memang ajar betul-betul 1 mangkuk nasi bersamaan dengan berapa karbo. Oleh itu pesakit tu dia boleh adjust sendiri berapa insulin yang dia nak jack masuk badan dia. So Jadi dari segi pengajaran tu ada sedikit different lah. Memang kita lain lah. I see. Okay, macam adik-beradik both of you, kata Adam Hawa. Okay, alright. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke sesi bilang kerja. Terima kasih kepada Miss Chong Rui kerana bersama-sama berkongsi ilmu, pengalaman. Semoga mendapat manfaat buat semua, dan terima kasih kepada para netizen kerana bersama-sama kita untuk bersama-sama membincangkan mengenai topik tips makanan pesakit kencing manis. Jangan lupa esok kita akan berjumpa dengan Dr. Cik Prof daripada Bangladesh untuk berbincang mengenai COVID-19 update. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.